Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akhwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam pengajian malam ini, hari Khamis malam Jumaat, yang biasanya saya memimpin kitab pengajian Al-Hikam, iaitu di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris. Kepada para pelajar-pelajar dan yang mengikuti pengajian ini, ahlan wa sahlan, dapat kita menyambung kembali. Dan kepada mereka yang masih baru mengikutinya, mudah-mudahan dapat terus manfaatkan daripada pengajian kita, insya-Allah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan matikan kita semua dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah, dengan barakah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian, marilah sama-sama kita memohon ampun daripada Allah Ta'ala, beristighfar dan mengukuhkan iman dan tauhid kita dengan membaca la ilaha illallah, dan juga kita menambahkan cahaya hati kita dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alil athhar ashabil rajma'in, ila hadratis sultan awliya was salihin, Siri Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa amadanallahu bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakatih, wa ila hadrati ahli silsilati tariqatul qadiriyah, wa khususan Syekhuna Mursyidina Rabituna Sayyidina Fifuddin Sayyid bin Qadir Mansuruddin Qadir Jalil Baghdadi Syailil Wahal Mufatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita menyambung dalam pengajian kitab Al-Hikam, di mana kita telah sampai di muka surat yang ke-46. Ya, muka surat ke-46 bagi kitab yang lama seperti mana dalam tangan saya. Mungkin bagi mereka yang kitab baru mungkin 43 atau 44, ya, pada kalam hikmah yang ke-30. Kalam hikmah yang ke-30. Jadi kita pada pelajaran yang lepas kita telah selesaikan daripada bacaan pada tajuk tujuan doa permintaan. Kita telah sebutkan dalam adab berdoa banyak berlaku kesilapan daripada mereka yang berdoa, daripada orang-orang awam, iaitu orang-orang yang public. Kemungkinan daripada segi kurang fahaman mereka pada agama. Maka dengan itulah kadang-kadang bila mereka berdoa, mereka cuba seolah-olah nak menerangkan kepada Allah Ta'ala satu persatu daripada kenapa mereka berdoa. Kenapa, ya Allah, berikan aku kenderaan, berikan aku kereta, supaya aku dapat pergi ke masjid, supaya aku dapat mencari rezeki yang halal. Berikan aku kereta ni supaya mudah untuk aku nak pergi belajar agama, untuk aku melakukan perkara yang baik. Dia nak huraikan satu persatu. Ya Allah, sembuhkanlah sakit aku ni. Dengan sembuh sakit aku boleh buat sembahyang banyak.
aku boleh puasa banyak, aku boleh mencari rezeki. Maaflah, sebenarnya Allah Ta'ala tak perlu pada penerangan. Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang tak baik untuk kita. Jadi apa yang perlu kita berdoa, hanya kita doa sebagai memperhambakan diri pada Allah. Sebab kita hamba, dia Tuhan. Jadi kita fakir, dialah yang kaya. Kita miskin, dialah yang berkuasa. Jadi kita mintalah kepada dia. Itu sebagai tanda perhambaan diri pada Allah. Dan kita serah pada Allah. Ya Allah, kau lebih mengetahui keperluanku untuk mendapatkan kenderaan. Tetapi engkau lah yang menentukan segalanya. Aku serah padamu, Ya Allah. Apa yang baik, engkau tentukanlah. Apa yang buruk, kau jauhkanlah. Jadi kita serah pada Allah. Itu lebih baik. Dan jangan kita susah hati. Susah hati, Ustaz ni doa ni lama tak dapat lagi. Jangan susah hati. Sebab apa yang kita doa itu sebagai satu persembahan diri kita kepada Allah. Dan terserah pada Allah untuk mengkabulkannya, bagaimana dia nak kabulkan. Kabul tu tentu terkabul, tapi bagaimana dia nak kabulkan. Umpama dia nak bagi terus apa yang kita minta, ataupun digantikan yang lebih baik, atau disimpankan untuk di hari akhirat untuk diberikan lebih baik daripada apa yang kita minta di dunia. Jadi kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan kita reda dengan apa ketentuan Allah. Lebih bahaya lagi kalau orang itu berdoa dengan merasakan diri dia berhak untuk dapat apa yang dia minta. Kenapa? Sebab dia beramal soleh, dia baca Quran tak berhenti, dia salat tahajud setiap malam, dia banyak bersedekah. Aku dah minta, takkan Tuhan tak bagi? Jadi ini pun satu bahaya. Kenapa? Apakah dia rasa dia sudah cukup? Apakah dia amal itu sudah sempurna? Apakah dia rasakan bahawa ibadat dia itu lebih berharga, yang sehingga Allah Ta'ala mesti nak kabulkan apa dia minta? Ini sudah, maaf kata, su'ul adab, atau senang cakap kurang ajar dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Yang dia dapat ibadat pun daripada Allah, yang dia dapat rezeki dan bersedekah pun dari Allah. Kemudian nak rasa macam mana pula dia seolah-olah dia entitled, mesti Allah bagi apa yang dia nak. Itulah dia para jemaah sekalian, sedikit keringkasan daripada pelajaran kita yang kalam hikmah yang ke-30 ini berkata Tuan Guru kita, iaitu Sayyid Ahmad bin Atta'illah Skandari rahimahullah ta'ala, yang penulis kitab Al-Hikam ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita. Dan demikian juga kepada penterjemah kitab ini, Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan merahmati rohnya dan melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita. Kepada kedua guru kita itu kita hadiahkan dengan berkat syafaat Nabi SAW Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biyawikum fid darani amin. Kalam hikmah yang ke-30 daripada muka surat yang ke-46. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Artinya, tiada suatu nafas terlepas daripada kamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atasmu. Sebenarnya kita manusia, setiap satu detik, setiap satu nafas adalah semuanya dalam penentuan Allah Ta'ala. Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala apa yang akan berlaku pada kita, baik atau buruk, sudah ada dalam kitab Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita melihat daripada kata-kata tersebut, apa yang terkena pada kita sekarang ni macam COVID-19 ni, ini pun dah ketentuan Allah Ta'ala. Yang kematian yang berlaku, yang jatuh sakit pun ketentuan Allah Ta'ala. Bukan kerana COVID tu, tapi memang itulah dah ditulis oleh Allah Ta'ala. COVID ni hanya sebagai sebab saja, ya, tetapi dia pun hamba Allah Ta'ala juga. Kita lihat dia tersebar luas di seluruh dunia, hebat, power dia, kuat dia. Jawapannya itu pun dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi kesemua berlaku ni semua dengan kehendak Allah. Jadi apa yang berlaku pada kita ni, apa yang perlu kita buat, kita redalah. Apa ketentuan Allah kita reda, kita sabar dengan ujian Allah, dan kita syukurlah dengan nikmat Allah.
Nikmat Allah banyak pada kita. Kebaikan yang kita dapat tu lebih banyak dari kesusahan yang kita dapat ni sekarang ni. Berapa lama kita kena COVID ini? Setahun? Belum lagi. Allah alam Ustaz, kalau tambah sampai setahun, Allahu alam. Tapi sudah umur kita berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dah berpuluh-puluh tahun kita semua dalam kebaikan, dalam kesenangan, ekonomi yang rancak, maju, dengan keuntungan, dengan wang simpanan. Semuanya Allah Ta'ala beri. Ini baru sikit saja Allah Ta'ala tarik sikit. Tarik handbrake sikit saja. Dah kita rasakan musibah lah ni, balak lah ni, bencana lah. Ini tak patutlah macam ini. Kenapa jadi... Kenapa? Nabi Ayub AS, waktu dia sakit, dah isteri dia kata, bang, doa lah, doa, minta pada Allah sembuh. Maka dia tanya, wahai isteriku, berapa lama abang dah sakit ni? Isteri kata, dah 18 tahun bang. Nah, sekarang dah berapa lama abang senang pada sebelum sakit ni? Dah berpuluh-puluh tahun. Oh, berpuluh-puluh tahun yang senang semua kita lupa. Yang kita sakit ini baru 18 tahun kita duk sebut. Malu abang kepada Allah. Nampak? Kita pun macam tu lah hari ni. Kesenangan yang Allah bagi tu, Masya Allah, tak terkira syukur pada Allah. Tapi baru kena sikit kita susah ni, kita sudah mengeluh, dah kata macam-macam dah. Sabarlah ya. Semua tu daripada Allah. Mohon ajalah kepada Allah. Mungkin ada kebaikan yang kita sendiri tak tahu. Tapi banyak kebaikan yang ada kita nampak. Daripada bulan Ramadan, kita dapat solat tarawih, kita dapat baca Quran, dapat qiyamul lail. Alhamdulillah. Dulunya susah, pasal dulu kerja. Tapi sekarang semua stay home. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan nampak, itu satu yang kita nampak lah. Banyak lagi yang kita tak nampak, tapi Allah lebih mengetahui. Jadi begitulah, apa pun yang berlaku pada kita, sekelip mata pun, kita terpelecok, terjatuh, kita na'udzubillah accident, semua tu dengan ketentuan dari Allah Ta'ala. Pernah satu masa seorang Yahudi bernama Dahri. Beliau ini membuat cabaran kepada ulama-ulama di Baghdad. Dan banyak ulama-ulama besar tak dapat jawapan dia. Dan kemudian perkara ini sampai pada khalifah. Khalifah pun bertanya, siapa ulama besar sekali di sini Baghdad? Orang pun berkata Hamad. Hamad ni seorang ulama hadis besar lah. Maka Syekh Hamad pun dipanggil. Wahai Hamad, besok aku nak kau berdebat dengan Dahri si Yahudi ni. Hamad pun kata, baiklah tuanku. Dia pun dah sedih. Dia pun balik rumah. Kenapa dia bimbang? Takut-takut dia tak boleh nak jawab apa nanti Dahri tanya. Kemudian besok paginya datanglah murid dia yang bernama Nu'man. Nu'man ini akhirnya seorang ulama besar yang bernama Abu Hanifah. Tapi nama dia betul Nu'man. Maka dia pun datanglah pada tuan guru dia Hamad. Tuan guru nampak sedih, kenapa? Itulah aku diperintah oleh khalifah untuk berdebat dengan si Dahri ini. Tapi malam tadi aku mimpi tak baiklah. Iaitu satu ekor babi hutan merosakkan kebun. Kemudian datang satu harimau bunuh babi hutan itu. Maka kata Abu Hanifah, itu mimpi baik tuanku. Kalau tuanku itu mimpi baik tuan guru. Kalau tuan guru izinkan, saya nak boleh takwilkan dia. Babi hutan tu itulah Dahri yang si Yahudi. Harimau tu ialah saya. Saya akan dapat patahkan dia. Maka terkejut kata tuan guru dia. Baiklah, pergi sama-sama. Maka berangkatlah kedua-dua guru dengan murid ini pergi ke masjid jami', masjid besar. Dahri pun sampai. Dia terus naik atas mimbar. Dia pun naik atas mimbar, kata, siapa ulama yang boleh menjawab soalan aku? Maka Abu Hanifah yang masa tu masih anak muda, dia pun kata, hai Dahri, berikan apa soalan kau? Maka kata Dahri, aku tak mau tanya budak-budak lah. Aku nak tanya pada ulama. Kata Imam Abu Hanifah, ilmu bukan terletak pada serban besar, bukan terletak pada jubah besar, tapi ilmu terletak pada siapa yang Allah Ta'ala beri ilmu. Masya Allah, luar biasa jawapan dia. Dahri pun kata, okey, di mana Allah? Tanya di mana Allah. Maka berkatalah Imam Abu Hanifah, Allah ada tanpa bertempat. Apa buktinya? Buktinya, dalam diri engkau, wahai Dahri, ada roh tak? Ada.
Mana letak roh? Kat kepala ke? Kat kaki ke? Kat tangan ke? Kat badan ke? Tercengang dahri. Tak boleh nak jawab. Begitulah Allah ada tapi tidak bertempat. Maka dahri tanya lagi soalan yang kedua. Apa dia sebelum Allah dan apa dia sesudah Allah? Jawabnya Abu Hanifah, jawapan itu ada pada diri kamu sendiri. Tengok tangan kamu. Apa ada sebelum ibu jari? Tak ada. Tak ada apa-apa. Apa ada selepas anak jari? Tak ada apa-apa. Begitulah sebelum Allah tak ada apa. Kerana dialah yang qadim, yang sudah senantiasa ada. Dan selepas Allah tidak ada apa-apa. Kerana dialah al-baqa, yang kekal selamanya. Subhanallah. Kebijaksanaan Abu Hanifah ni luar biasa. Dia tak perlu Quran, tak perlu hadis. Tapi orang Yahudi ni nak bercakap dengan dia, nak debat, kena pakai logiknya. Sekarang dia akan tanya satu soalan. Sekarang aku tanya soalan terakhir. Apa dia yang dibuat oleh Allah sekarang? Apa yang Allah buat sekarang? Kata Imam Abu Hanifah, wahai dahri, ini soalan berat. Aku tak boleh jawab. Selagi kau duduk ke atas, aku kat bawah. Kalau kau nak aku jawab, kau kena turun bawah, aku naik atas mimbar. Baru aku boleh jawab. Dahri pun turun daripada mimbar ke bawah. Imam Abu Hanifah pun naik atas mimbar. Dan Imam Abu Hanifah kata, sekarang Allah Ta'ala sedang menjatuhkan yang batil dan mengangkat yang hak. Masya Allah. Jadi dahri itu, daripada atas turun ke bawah, Allah jatuhkan dia. Dan aku daripada bawah, Allah dah naikkan atas. Kerana itulah yang hak, yang benar. Masya Allah. Itulah dia jawapannya Imam Abu Hanifah. Sekarang apa yang berlaku? Apa yang berlaku sekarang ni? Allah Ta'ala jatuhkan yang salah, yang batil, angkatkan yang benar. Itulah dia Imam Abu Hanifah. Dengan itu dahri pun terus menyerah kalah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bagaimana ulama-ulama kita yang silam ya, sungguh hebat, luar biasa kepandaian. Kenapa? Itu kurnian Allah Ta'ala. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala sentiasa dalam setiap detik dan setiap saat. Semuanya kita makhluk di dalam penentuan Allah Ta'ala. Daun pokok yang nak jatuh di hutan rimba di mana-mana, di Afrika, di Asia, di Amerika, semuanya dengan ketentuan Allah. Setiap titisan air hujan nak turun, di mana? Di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Asia, di Amerika, di Jepun, semuanya dengan izin Allah dan ketentuan Allah Ta'ala. Demikian juga ikan yang berada dalam laut, dasar lautan, laut Pasifik, laut Atlantik, di mana-mana, berapa juta bilion ikan, semuanya dengan ketentuan Allah Ta'ala. Setiap biji pasir yang diterbangkan oleh angin di padang pasir untuk dibawa sampai ke timur atau ke barat, semuanya dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Ustaz, hebat. Memang dia hebat. Dia Tuhan. Sebab tu namanya Alimun Khabir. Yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Dia Allah. Allah maha kaya segala-galanya. Memang sebenarnya begitu. Itulah dia kita belajar ilmu akidah tuan-tuan ya. Jadi Allah SWT senantiasa. Ustaz banyak kerja Allah. Bukan banyak kerja. Allah Ta'ala tak ada pun menjadi susah. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala punya urusan bila nak laku sesuatu hanya kata jadi, jadilah. Dan semuanya sudah diatur oleh Allah. Daripada sebelum dijadikan langit, bulan, bintang. Daripada sebelum kita dijadikan manusia. Selagi sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi kita yang terkena apa-apa musibah, sabarlah ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah ya Muhammad, la yusibana, tidak akan terkena pada kita sesuatu musibah. Illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Jadi kita beriman, kita beriman pada qada dan qadar. Ustaz, kalau macam tu kita tak payah kerjalah, tak payah usahalah, apa semua dah tentu oleh Allah Ta'ala. Kita ada dua, satu syariat, satu hakikat. Syariat zahir, kita wajib bekerja. Sakit, kita pergilah mengambil obat. Lapar, makanlah. Tapi yang menentukan kita sihat, sembuh sakit, yang menentukan kita kenyang, yang menentukan kita kembali kekuatan kita ialah Allah Ta'ala. Itu hakikatnya. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian ya. Dalam kita hidup, dalam hidup dunia ini,
pasti sekali kita menghadapi bermacam ragamnya hidup ini. Tapi bagi orang yang beriman, dia lihat semua tu semuanya ketentuan Allah. Jadi tak ada masalah. Orang duk mengeluh ni COVID ni susah lah, ekonomi jatuh lah, ini nak pergi haji pun tak boleh pergi haji lah, nak pergi umrah pun tak boleh lah. Macam mana ni? Kita nampak yang macam tu pada siapa? Pada orang yang mata hati tertutup. Orang yang mata hati terbuka, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kita nak buat ibadat, tak ada daya dan upaya kita meninggalkan maksiat, melainkan semua dengan izin Allah. Allahu Akbar. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pembukaan orang-orang yang makrifat padamu, ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Sebab pada tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat, nikmat atau bala. Jadi macam tu juga. Kalau kita na'udzubillah lihat orang buat maksiat, tengok orang yang kufur kepada Allah, kita cela mereka, kita kata mereka, tidak, kita kesian. Kenapa? Begitulah ketentuan Allah kepadanya. Ya, tapi kita doakan dia supaya dia dapat hidayat, doakan dia supaya dapat petunjuk Allah Ta'ala. Itu caranya. Bukan kita kutuk dia, mampulah engkau, masuk neraka lah engkau. Jangan. Itu Allah Ta'ala tentukan begitu. Tapi kita syariat, kita kena tegurlah. Awak tak boleh buat macam ni, dosa, salah macam ini. Itu syariat. Hakikat, kita pun lihat dia itu ketentuan Allah, dan kita pun doakan semoga Allah Ta'ala beri mereka hidayah. Tengok Nabi kita SAW. Sudah dilontar batu dah, sampai berdarah tubuh badan Nabi SAW. Datang Jibril dan bawa 2 malaikat. Ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ni supaya runtuhkan gunung Taif ni, orang-orang yang telah zalim pada engkau. Nabi kata, jangan. Aku harap anak cucu mereka lahir orang-orang yang beriman. Dan Nabi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, kan mereka tak tahu. Kalau mereka tahu ini Nabi, takkan mereka nak buat macam tu. Tapi masa mereka tak tahu, tak dapat hidayat. Jadi kalau dapat hidayat, dia sudah jadi orang yang beriman. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kita pun macam tu. Tengok orang buat dosa, tengok orang yang maksiat, tengok orang kafir pun, kita pun kena kesian pada mereka. Kesian orang. Kat dunia diorang rasa senang, tapi besok akhirat nanti dalam neraka. Allah, kesian mereka. Doakan minta Allah bagi mereka hidayat. Semacam mana Nabi doakan untuk umatnya, kita pun doakan untuk orang-orang yang kita lihat itu. Berarti nafas yang keluar sebagai wadah bagi sesuatu kejadian. Kerana itu, jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan yang terkutuk oleh Allah. Jadi nafas kita yang keluar masuk, inilah umur kita. Umur kita ini Allah Ta'ala beri seperti jam. Dia berputar, dia berjalan. Dan dia berjalan, yang mana dia lepas, dia tak akan pusing balik. Dia akan terus jalan. Sampai bila dia akan jalan? Sampailah satu saat, bila dia punya bateri dah habis, dia pun stop. Maka habislah nyawa dia. Begitulah kita pun. Kita ni nafas kita keluar masuk. Setiap keluar detik ni, kita ada 120,000 nafas dalam satu hari, 24 jam. 120,000 nafas, 124,000 nafas kita keluar masuk. Inilah modal kita. Sebab tu setiap detik dan setiap nafas, jangan kita sia-siakan. Besok kalau kita nak mati, na'udzubillah min zalik, ya, kita kata pada malaikat, bagi aku 5 minit saja. Tak ada. Kita kata pada kawan, kita kata pada mak, ayah, kepada suami, isteri, bagilah nyawa kau 5 minit pada abang, abang nak zikir. Tak ada. Semua tak boleh bagi. Kenapa? Sebab semua kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan merasa maut. Fa iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datanglah ajal dia, tak dicepatkan satu detik dan tak dilamatkan satu detik. Exactly on the spot. Cukup time, mari balik, habis. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami semendalam husnul khatimah, ya Allah. Kalau Engkau dah nak ambil nyawa kami, izinkanlah kami untuk mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Jadi bagi orang beriman ni,
Apa keadaan pun senantiasa dia merasa syukur pada Allah. Dia tak ada rasa susah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat peliklah urusan orang beriman ni. Fa inna amrahu kullahu fi khair. Kerana urusan dia senantiasa dalam kebaikan. In asabathu sarra syakara wa kana khairallah. Kalau dia dah dapat kesenangan, dia syukur pada Allah, maka tu dapat pahala. Wa in asabatu darra sabara wa kana khairallah. Kalau dia kena susah, dia sabar, dapat pahala. Subhanallah tuan-tuan ya. Jadi orang beriman ni macam mana pun semuanya dalam kebaikan, tapi taklah semua dapat. Siapa yang dapat? Orang beriman yang benar-benar beriman. Maka jadilah kita orang yang benar-benar beriman ya. Dan kalam hikmah yang ke-31 berkata tuan pengarang kita Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala, la tataraqqab furughal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintah-perintah untuk lebih mendekat kepada Allah. Jangan menantikan selesainya habisnya perintah-perintah untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Apa perintah-perintah? Maksudnya halangan-halangan. Jangan kamu nak tunggukan habis sesuatu kesibukan, halangan, pekerjaan, nak tunggu sampai masa lapang baru kamu nak buat ibadat pada Allah. Jangan. Kenapa jangan? Sebabnya demikian itu akan memutuskan kau daripada kewajipan menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah tetapkan. Iaitu apa dia? Muraqabah kepada Allah. Jadi bila kita kata nantilah, hati aku dah lapang, aku dah senang, aku nak tekun kepada Allah Ta'ala, nak amal ibadat pada Allah Ta'ala. Sekarang ini nanti dululah. Sekarang tengah sibuk, sekarang tengah muda, sekarang tengah ada projek, sekarang ni tengah jadi sebagai bos, jadi banyak klien, banyak customer. Nantilah, bila aku dah lapang, aku dah kosong, aku tak ada kerja apa-apa lagi, aku betul-betul nak berngadap pada Allah Ta'ala. Jangan. Kenapa jangan? Kerana dengan kita beralasan macam tu, sebenarnya kita sendiri sudah lalai daripada Allah. Jadi sekarang ni kita tengah sibuk kerja, kita tak ingat pada Allah. Sekarang kita tengah ada urusan, kita tak ingat pada Allah. Kita sekarang ni sedang kita banyak melayan manusia, kita tak ingat pada Allah. Jadi inilah menunjukkan hati manusia tu yang lalai. Dan apa lagi? Apatah lagi kalau sekiranya kita sendiri pun tak dapat nak jaminkan masa umur kita. Jangan kata nak tunggu lepas tahun, nak tunggu lepas 1 minit pun kita tak tahu hidup atau mati. Banyak orang dalam masa petang-petang, malam-malam dia kata nantilah besok aku buat. Tiba-tiba malam hari itu dia pun meninggal. Besok tak ada lagi dah untuk dia. Berapa banyak orang yang buat rancangan, besok nak pergilah sana, nak pergi sini, nak ada meeting, nak ada projek. Tiba-tiba besok pagi mayat saja yang keluar daripada rumah dia. Allahu Akbar. Sebab itulah dalam suatu hadis Nabi SAW berpesan, Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Rebutlah waktu kamu sihat sebelum kamu sakit. Ni jangan tengah sihat, buatlah ibadat, bangun tahajud, baca Quran. Sekarang mata tengah terang, buka Quran baca. Sekarang kita dalam keadaan kuat untuk solat banyak, kita solatlah sunat, qabliyah, ba'diyah. Besok nanti dah sakit, nak buat sembahyang sunat pun dah tak larat lah ustaz. Minyak grease dah kering dah kat lutut. Kan? Nak sujud pun susah. Nampak? Nak baca Quran tak nampak dah rabun. Itulah kau. Masa muda dulu tak ingat nak buat ibadat. Dan begitulah Nabi pesankan, iaitu rebutlah masa kamu lapang sebelum kamu sempit. Sekarang tengah lapang. Janganlah habiskan masa dengan handphone saja. Dengan FB, dengan Instagram, dengan message tak habis-habis. Habiskanlah masa tu tengah lapang tu baca Quran. Ini tengah lapang tak ada apa, baca Quran. Ini tengah lapang baca selawat Nabi SAW. Ini tengah lapang ni baca istighfar. Macam itulah kita isikan masa kita. Nanti besok kita dah nak mati, masa itulah kita nak zikir, tak ada masa nak zikir lah. Masa itulah baru kita nak baca Quran, tak ada masa lagi nak baca Quran. Sebab tu Allah Ta'ala ceritakan kepada kita,
Orang-orang yang melambat-lambatkan ni, apa dia kata pada malaikat maut bila nak mati? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbi, ya Tuhan, andai kata kalau engkau lambatkan sikit saja lagi aku punya ajal ni, aku nak bersedekah, nak jadi orang yang baik, yang beramal. Alah, masa hidup segar bugar sihat walafiat, tak mau buat. Nak mati baru nak buat. Nampak? Itulah dia. Jadi ambillah masa lapang ni, jangan kamu sia-siakan. Dan juga masa kamu muda sebelum kamu tua. Masa muda ni kita beramal. Jangan kata nantilah lepas aku dah pencit, nantilah lepas aku dah tua, aku dah 55 nanti. Belum tahu sampai tua. Kalau dah sampai tua pun mungkin dah tak larat nak ibadat. Dan begitulah, ambillah masa kamu dalam kamu kaya sebelum kamu miskin. Sekarang masih ada rezeki, sedekahlah. Bukan kata nak sedekah semua habis harta. Seberapa kita mampu sedekah, buat khairat. Ini masjid pun dah lama tak berfungsi, kesian masjid kita. Masuklah tabung masjid. Ini program ni dikelolakan oleh Masjid Istighfar. Masjid di Pasir Ris. Dah 2 bulan lebih dah. Ya, tabung masjid tak ada, siapa masukkan. Dah kenapa tak boleh masuk masjid? Kita ni ikut program ni, kita nampak ni depan skrin ni ada dia punya account number. Kita masukkanlah dalam account number dia tu. Macam itulah. Kita sedekahlah. Ada kawan-kawan yang susah, ada yang kat luar negeri, badan-badan bantu kemanusiaan, ada pula yang kelolakan, kita pun sedekahlah sedikit, berapa yang mampu. Dan rebutlah masa kamu hidup sebelum mati. Dah mati menyesal, tak berguna. Kenapalah aku tak baca Quran? Kenapalah aku tak berzikir? Kenapalah aku tak dengar cakap ustaz tu? Kenapalah aku lalai? Nak buat apa lagi? Menangis air mata darah pun tak akan berguna. Itulah dia pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya para jemaah sekalian, mudah-mudahan semua kita berinsaf dan beringat-ingat. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Kalau ada waktu petang ni, nantilah besoklah. Jangan. Kalau boleh malam ni kita selesaikan. Apa yang perlu kita selesaikan, kita selesaikan. Demikian pula, jika engkau berada di waktu pagi, janganlah tunggu waktu petang. Faiza asbahta fala tantaziril masa. Bila dah waktu pagi, nantilah petang nanti aku pergilah. Aku nanti petang dia aku transferlah duit sedekah tu. Kalau sekarang masih ada handphone, sekarang dah boleh kita terus online, pay now, terus kita sedekah. Jangan kita tunggu-tunggu. Sebab apa? Syaitan ni dia tak akan biarkan kita buat kebaikan. Bila kita kata nantilah petang, sampai waktu petang syaitan masuk balik dalam otak kita. Bukan kau seorang sedekah lah, orang lain bersedekah jugalah. Tak payahlah, masjid pun banyak duit sekarang ni. Nampak? Dah cerita lain pula. Tadi pagi dah niat dah bagus dah. Tapi dah apabila dah datang setan, dah dia pun tak jadi. Atau malam ni dia dengar ustaz cakap ni, nak masuklah sedekah ke tabung masjid. Tiba-tiba nanti besoklah. Sampai besok, setan masuk. Tak payah, masjid pun banyak duit. Bukan kau seorang, banyak lagi orang yang sedekah. Dah dia pun tak sedekah. Nampak? Itulah ibaratnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dia, bila kita ada niat sesuatu yang baik, segerakan kita buat. Tapi kalau kita nak pastikan kita buat yang baik tu, ada satu jalan juga. Macam mana? Kita ikatkan diri kita. Ikat diri macam mana ustaz? Kita nazarkan. Macam kita lalu tepi jalan, nampak satu orang miskin. Ya Allah, kesiannya orang ni, sedihnya. Kalau aku ada $10 dalam poket, aku nak sedekah dia $10. Tapi besok bila datang nampak orang miskin tu, alamak, $10 dah ada dah. Tapi nak bagi banyak sangat lah. Cari yang kecil-kecil. Ambil $1. Itu pun nasib baik. Nasib baik tak keluar 10 sen. Nampak? Jadi ini satu cara kita nak betulkan, nak kuatkan kita punya niat tu. Kita nazarkan dia. Nazar. Umpama kalau sekarang kita ni dalam COVID-19 ni, kita dengar banyak orang-orang kena musibah, kena potong gaji, kena buang kerja. Kita ni rezeki ada jugalah, syukur pada Allah. Kita nazar, ya Allah, kalau aku punya perniagaan ini ujung tahun ini dapat hasil bonus, keuntungan, aku nazar padamu ya Allah, aku nak sedekah sebanyak $1,000. Mana-manalah badan kebajikan ke, madrasah ke, rumah anak yatim ke, kita letakkan nazar. Aku nazar kepada Allah. Kalau sekiranya dapat rezeki, keuntungan, dapat bonus, sebagainya.
Sampai hujung tahun, kita pun nak keluarkan sedekah. Bila nak keluarkan sedekah $1,000 nak masuk tabung madrasah, umpama kita kata. Isteri kata, bang, nak buat apa tu? Nak sedekah madrasah. Bang, banyaknya. $1,000 ni. 100 pun dah banyak. Oh, sorry lah sayang. Abang dah nazar dah. Nampak? Bila dah nazar, jadi wajib ustaz. Memang jadi wajib. Itulah kita ikatkan diri kita. Habis ustaz, kalau dah nazar tak buat berdosa. Yelah, kalau kau dah ada rezeki, kau kena keluarkan lah. Kalau tak ada rezeki, memang tak ada dosa pun. Kan kau dah kata, kalau ada rezeki, kalau ada bonus. Jadi macam tu. Ini satu cara untuk kita nak kuatkan kita keazaman kita. Ikatkan dia dengan nazar. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Ya, biasanya orang kita nazar ni, kalau dia ada hajat, kalau aku semua sakit, aku nak keluarkan sedekah $10. Itu nazar tu kerana hajat. Sebenarnya nazar ni lebih pada untuk hajat. Dia bukan sekadar untuk hajat, bahkan dia untuk ibadat, untuk nak buat amal. Itulah antara tujuan daripada nazar itu. Begitulah pergunakan kesempatan di waktu muda, sihat, kuat, kaya dan yang masih hidup lagi. Sebelum nanti besok kita tua, sakit, lemah dan miskin, dah mati, menyesal tak berguna. Sahal bin Abdullah Tustari rahimallahu ta'ala berkata, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang hari. Kita dah malam. Nanti besok. Besok kau kalau janji ke, boleh garanti ke kau boleh hidup lagi? Jangan. Berapa ramai orang malam dia tidur, itu dah the last kali. Dia tak bangun-bangun lagi dah lepas tu. Banyak berlaku tuan-tuan. Bukan kata orang tua, orang muda. Kalau orang tua tu kita faham jugalah dia dah tua. Kalau orang sakit lagi kita faham, memang dia dah tengah sakit. Ni tengah sihat-sihat, segar bugar. Dia tidur, besok terus dah tak ada lagi. Kenapa? Dah meninggal. Itulah dia tuan-tuan, ya. Sahal bin Abdullah Tustari berkata, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang hari, sehingga engkau menunaikan hak Allah. Jadi kalau ada kewajipan kita kepada Allah malam ni kita tunaikan. Ada nak bayar hutang, malam ni bayar hutang. Ada nak kita nak keluar zakat, malam ni ustaz. Tengah malam siapa nak terima zakat? Kita transfer aja. Bukan susah. Niatlah aku keluarkan zakat hartaku kepada Allah. Kita pun transfer kepada orang miskin. Umpamanya. Jangan kita lambatkan menunaikan hak Allah pada waktu malam itu juga. Dan menjaga benar-benar hawa nafsumu. Demikian pula bila engkau berada pada pagi hari. Jaga nafsu kita. Nafsu ni selalu suka melambat-lambatkan yang baik dan menyegerakan yang maksiat. Kita tukar, kita terbalikkan. Kalau nak buat benda maksiat, kita kata nanti sampai akhir kita tak buat. Ya, sebab nafsu ni menggoda. Mari bolehlah buat dating, marilah kita jalan. Nanti sampai akhir kita tak buat. Tapi kalau sekiranya yang baik, jangan kita lambatkan, jangan cakap nanti. Itu jam juga kita buat. Kalau tak ada, lepas ni terus kita buat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lepas main subuh terus angkat kaki jalan balik rumah. Sahabat-sahabat terkejut. Kemudian lepas dah berapa masa kemudian Nabi pun balik. Nabi tengok sahabat-sahabat, Nabi kata, kamu semua terkejut. Tadi aku keluar pada masjid sekejap balik rumah. Kenapa ya Rasulullah? Aku teringat di rumah aku tu ada harta untuk keluarkan zakat. Ya, orang bagi zakat untuk Nabi berikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi aku tak mau tangguhkan lagi. Baru Masya Allah. Kalau kita nantilah lepas habis wirid ni balik rumah boleh buat. Tapi Nabi tak nak tangguh. Kenapa? Takut nanti kalau mati tak tunaikan lagi hak kewajipan pada Allah. Allah. Itulah dia contoh untuk kita tuan-tuan ya. Jangan kita lengah-lengahkan. Perkara yang baik segerakan. Perkara yang jahat lambat-lambat sampaikan, kita tinggalkan dia. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Anabluwakum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Kami Allah akan menguji kamu. Fitnatan wa ilaina turja'un. Kami Allah akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami kamu semua kembali. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ya tuan-tuan, ujian Allah Ta'ala ni datang dengan berbagai rupa. Allah Ta'ala sebut sini, walam beluanakum bil khairi bisyarri wal khairi.
dengan kejahatan dan dengan kebaikan. Kejahatan tu apa? Perkara yang susah lah, yang kita tak suka. Sakit, ekonomi kita jatuh, orang fitnah kita, ada masalah rumah tangga, ada masalah dengan anak-anak, ada jiran pula buat hal dengan kita. Apa-apalah. Ini pun ujian Allah. Jangan kita kata ini diorang pasal, ini diorang pasal. Tapi ini ujian Allah. Apa nak buat ya? Kita dah didik anak kita daripada kecil dengan cara baik. Akhirnya dia derhaka pada kita. Dia angkat suara dengan kita. Apa nak buat? Itu dah ketentuan Allah. Memang semua orang minta anak yang soleh. Cuba kita lihat Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, anak dia tak beriman. Bukan kata dia derhaka. Bahkan tak beriman. Kafir anak dia. Itu kisah dalam Quran sudah Allah Ta'ala sebutkan. Begitu juga isteri Nabi Lut AS. Isteri Nabi Lut. Pun kafir juga, tak beriman pada Nabi Lut. Derhaka pada Nabi Lut AS. Hingga Allah binasakan dia bersama-sama kaum Nabi Lut AS. Itu bahagian masing-masing lah. Kita pun tak boleh nak cakap. Sebab tu kita jangan kata, alah ini anak ustaz macam ini. Apa ni ustaz ni? Cakap syarah sana, syarah sini. Anak macam ni. Jangan. Kita tak tahu apa yang berlaku. Ketentuan Allah. Semua ketentuan Allah. Kita jangan tengok orang. Tengok diri kita. Ini akulah dosa banyak sebab tu Allah Ta'ala bagi aku macam ini. Anak aku derhaka padaku ni kerana dulu aku derhaka dengan mak bapak aku. Kita ingatkan dosa kita. Itu yang sebaik-baiknya. Tapi jangan tengok orang. Kita jangan jadi hakim untuk memutuskan apa yang berlaku pada orang. Sebab yang memutuskan orang tu baik ke celaka ke ialah Allah Ta'ala. Bukan kita. Kita tak masukkan dia syurga. Kita tak masukkan dia neraka. Yang masukkan dia syurga atau neraka ialah Allah Ta'ala. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita selalu sangka baik. Dia dah usaha, dia dah nasihat. Nabi Lut pun dah nasihat pada isteri dia. Nabi Nuh pun dah nasihat pada anak dia. Tapi anak dia derhaka juga, tak mau beriman, apa nak buat. Kita ni ialah, kita tengok anak kita macam ni, tapi kita syukurlah juga. Anak kita taklah macam sampai penjenayah, ambil dadah, sampai bunuh orang. Alhamdulillah. Cuma anak kita, aku ni degil sikit, tak mau dengar cakap. Tak apalah, sabarlah ya. Banyakkan doa. Jangan putus asa. Doa terus kepada Allah untuk supaya Allah perbaiki anak-anak kita. Sebab doa ibu ayah untuk anak-anak, dia punya mustajab seperti doa Nabi untuk umat. Jadi jangan kita celakakan dia. Celaka punya budak, kurang ajar yang budak, jangan. Tapi kita doakan dia. Baik sungguh kau ni. Betul-betul kau ni. Jadi bila kita marah ni, mak bapak ni kalau nak marah anak-anak pun, jangan keluarkan perkataan yang tak bagus. Sebab cakapan mak bapak ni macam doa. Bodoh kau ni. Nanti anak tu jadi bodoh. Sukakah mak bapak? Kan susah. Kita nak cakap bodoh, kita terbalikkan. Pandai sangat kau ni. Jadi pandai. Mudah-mudahan dia pandai. Ada satu ulama. Ulama ni dia cerita diri dia sendiri. Waktu dia kecil, waktu dia muda. Dialah anak orang muda. Jadi adalah engkar sikit dengan mak bapak dia. Ya. Ada jugalah yang degil sikit dengan mak bapak dia. Tapi selalu bapak dia bila panggil dia, hai orang alim, hai orang warak, hai orang yang beriman, hai orang yang... Masya Allah, semua panggilan bagus-bagus. Nak marah pun panggil dengan bagus juga. Beriman betul kau ni, takwa sangat kau ni. Jadi akhirnya betul budak ni jadi orang alim. Dan Masya Allah, ulama besar. Itulah berkat doa mak bapak. Sebab tu kita mak bapak ni, kalau nak marah anak, jangan lepaskan perkataan tak bagus, jangan. Tapi ada juga mak bapak panggil anak dia, kau ni bahlul. Bahlul ustaz, bahlul tu itu doa tau. Ialah doa. Pasal apa? Bahlul ni sebenarnya asalnya ialah nama satu wali Allah. Nama dia Muhammad Al-Bahlul. Ustaz, Bahlul nama wali Allah. Ya, ada makam dia dekat Syria, dekat Damascus. Alhamdulillah saya dah pernah pergi ke sana. Dia ni wali Allah tuan-tuan. Banyak panjanglah cerita dia. Kita nak cerita apa panjang sangat. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita nak panggil anak-anak tu, panggil dengan nama yang baik-baik. Bagus sangat kau ni, betul sangat kau ni, pandai sangat kau ni, bijak sangatlah kau ni. Jadi dengan itu mudah-mudahan anak kita pun jadilah orang yang pandai, orang yang bijak, ya. Begitulah Allah Ta'ala akan cuba kita dengan kejahatan dan dengan kebaikan. Kebaikan tu apa? Dia bagi kita kaya, dia bagi kita nikmat, dia bagi kita dihormati orang, dia bagi kita sanjungan orang. Kita pun rasa kita yang bagus, kita pun kaya, kita pun rasa kita yang pandai. Jaga, itu sebenarnya ujian Allah.
Jangan kita ingat, aku dah buat ibadat sebab tu Allah bagi aku kaya. Aku buat taat pada Allah Ta'ala sebab tu orang semua hormat aku. Jangan. Kita kalau rasa macam tu, makna kita rasa diri kita lah yang bagus, diri kita yang baik. Maka kita tak nampak itu daripada kurnia Allah, maka kita sudah jatuh pada syirik. Kerana kita rasa diri kita lah yang telah menjadikan orang hormat pada kita. Kita rasa diri kita lah yang menjadikan kita dapat harta. Itu sudah nama syirik khafi, tuan-tuan. Allah waliyazbillah zalik. Sebab tu di sini, ini pun ujian Allah. Bila kita senang ni pun ujian Allah. Sebab tu kita hendaklah bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku tak layak mendapatkan nikmat ini, tapi Kau beri pada aku, syukur ya Allah. Aku dosa pun banyak, tapi Kau masih beri aku nikmat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukur. Itu perasaan kita. Jangan kita rasa kita punya ibadat, aku selalu baca surah Waqiah tak tinggal, aku selalu sembahyang duha tak tinggal. Inilah Allah Ta'ala bagi aku rezeki. Kau ingat kau punya amalan tu yang bawa kau rezeki. Rezeki itu datang pada Allah. Habis ustaz, orang kata kita baca surah Waqiah tu murah rezeki. Kita baca surah, kita sembahyang sunat duha tu murah rezeki. Itu adalah syariat. Makna syariat kita buat seperti yang mana disuruh oleh Nabi. Tapi hakikatnya bukan itu yang menjadikan kita murah rezeki. Yang murah rezeki kita ialah daripada Allah. Kalau Allah nak kirakan kita punya ibadat dengan dosa, banyak dosa lagi daripada ibadat. Allah. Kita nampak kita ibadat, kita baca surah Waqiah. Kita nampak ibadat kita sembahyang qiyamul lail. Kita nampak kita ibadat kita sembahyang duha. Kita nampak kita baca Quran. Kita nampak kita sedekah. Itu zahir. Macam mana hati kita terselit? Rasa riak, rasa megah, rasa ujub, rasa kita hebat, rasa kita bagus. Semua tu dah hancurkan kita ibadat. Tak ada nilai di sisi Allah. Tapi Allah masih bagi kita rezeki. Kenapa? Kerana dialah yang maha pemurah. Allah tutupkan semua kesilapan kita. Orang tak nampak kejahatan kita dalam hati kita. Orang hanya nampak kebaikan kita. Dia tu orang baik lah. Dia orang alim lah. Sembahyang dia tak tinggal. Tapi jahat dalam hati kita, siapa nampak? Hanya melihatnya Allah Ta'ala saja. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah menutupkan semua kejahatan kami, tapi Kau membukakan kebaikan kami depan mata manusia. Tapi Kau lah lebih tahu bagaimana jahatnya diri kami. Maafkanlah kami ya Allah. Tapi walaupun begini jahatnya kami, Kau masih kurniakan kami nikmat yang tak pernah putus. Lakal hamdu wa lakal syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah perasaan diri kita. Merasakan diri kita tak layak dapat rezeki yang banyak, tak layak dapat kesenangan, tapi Allah masih beri pada kita. Tapi ingat, apa yang Allah Ta'ala beri pada kita itu sebenarnya adalah amanah. Walaupun kita nampak itu rezeki, Allah Ta'ala bagi aku rezeki, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Ya betul, tapi ingat itu amanah. Itu adalah hak Allah. Wa atuhum mimma dillahi alladhi atakum. Berilah kepada mereka, orang yang fakir, miskin, yang susah semua ni, daripada harta Allah yang Allah beri pada kamu. Harta Allah. Jangan kita ingat ini kita punya. Ini amanah Allah Ta'ala letak kepada kita. Tengok macam mana kita menguruskannya. Habis ustaz, macam mana? Habis kita tak boleh makan ke? Tak boleh ke kita belajar untuk anak isteri? Kita ambillah seperlu mana kita perlunya, yang dibenarkan oleh syarak. Tapi yang selebihnya kita bersedekah, berkhairat. Bukan kita selfish. Hanya mementingkan diri kita. Ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Besok kita mati, satu sen pun tak bawa dalam kubur kita. Yang kita bawa hanya kain putih, kain kapan saja itu yang kita bawa. Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan ya, ini harta pun kadang-kadang dia menjadi fitnah juga. Kalau kita tak pandai mentadbirkannya. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah, wahai beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita ni ada harta, kita leka, urusan, kerja, banyak, bisnes, sampai akhir ibadat kita compang-camping. Nak semayang pun macam kena kejar hantu. Allah, nak baca Quran tak ada masa. Itulah kita terjatuh dalam fitnah. Itulah fitnah tuan-tuan. Jangan kita ingatkan orang yang susah saja yang kena cubaan. Yang senang pun kena cubaan juga Allah. Ujian itu berupa sihat, sakit, kesukaran, kelapangan, kaya dan miskin. Kaya pun itu pun ujian Allah Ta'ala. Untuk ujian kekuatan atau ketetapan beriman, bertuhan kepada Allah, sampai di mana syukurnya. Sebab itulah Nabi Sulaiman AS ya, dia adalah seorang Nabi yang kaya.
Nabi Sulaiman ni kaya, bahkan dia menjadi raja dunia. Raja dunia. Daripada timur ke barat, semua dia berkuasa. Jin, setan, semua dalam kuasa dia. Semua haiwan-haiwan, burung-burung, semua dalam pemerintahan dia. Itu Nabi Sulaiman AS. Apa dia kata bila Allah dah bagi dia begitu banyak nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua daripada fadl rabbi, kurnia Tuhanku. Dia tahu ini bukan dia punya, ini Allah yang punya. Liyabluwani, untuk mencuba aku. Ashkuru, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku kufur nikmat pada Allah. Nampak tuan-tuan ya? Bila kita dah kaya, kita pun alhamdulillah rezeki ada, kenderaan pun mewah, rumah pun mewah. Kita pandang orang yang miskin rendah. Kita pandang orang yang tak ada harta macam kita rendah. Jangan. Kita nampak mereka rendah di dunia, tapi di akhirat orang miskin lah. Orang yang pertama masuk ke syurga sebelum orang kaya yang beriman. Nampak tuan-tuan? Orang miskin yang beriman, yang beramal soleh, mereka masuk syurga 500 tahun dahulu. Sebelum orang yang kaya, yang beriman, yang beramal soleh. Allah, Allah, Allah. Sebab apa? Sebab kita orang kaya ni kena hisap. Kena hitung di mahkamah Allah. Orang miskin Allah nak hisap apa? Allah pun malu. Masuk. Masya Allah. Sebab tu Nabi suka duduk dengan orang miskin. Supaya apa duduk orang miskin? Kita tolong orang miskin, kita duduk orang miskin. Besok-besok orang miskin masuk syurga. Ya Allah, ini orang ni dia tolong aku kat dunia, aku nak dia sama aku. Alhamdulillah kita tompang-tompang. Selamat kita. Masuk, tak payah nak tunggu queue nombor kita dah masuk dalam syurga. Alhamdulillah. Sebab tu kita dengan orang miskin jangan pandang rendah. Bahkan kita bergaul dengan mereka, duduk bersama mereka. Begitulah dia ajaran Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana syukurnya menerima nikmat dan bagaimana sabarnya menghadapi ujian kesukaran bala. Semuanya ada ujian Allah. Yang nikmat Allah nak tengok sejauh mana kita syukur. Yang bala Allah nak tengok kita sejauh mana kita sabar. Sebab itulah sini bagi orang beriman seperti mana yang Nabi kita dah sebutkan tadi, orang beriman dia senang. Bila dia senang, dia syukur, ya Allah. Bersyukur tu bukan maknanya cakap kat lidah saja. Bersyukur tu dengan praktikal dia. Apa yang perlu dia ambil. Dia nak makan, dia pun nak pakaian, dia pun ada rumah. Lebihnya ada rezeki, alhamdulillah. Sekarang orang Covid ni, banyak orang yang susah. Yang ada tak ada kerja, yang ada miskin. Di negeri-negeri jiran pula, di negeri seberang sana, seberang sini pula. Kesian dia. Marilah kita bantu dia. Alhamdulillah. Dia syukur pada Allah. Bukan syukur tapi ini lokek bakhil. Itu bukan syukur. Itu bakhil bin kedekut. Maaf tuan-tuan ya. Jadi itu kita kena fahamkan arti makna syukur. Bukan hanya dengan lidah, tapi dengan praktikalnya. Praktikal itu apa? Tidak lokek dan tidak bakhil dan tidak selfish. Tidak mementingkan diri sendiri. Itulah baru maknanya orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan begitulah sabar atas segala ujian ya. Jadi orang yang sabar tu Allah Ta'ala beri pahala dengan tanpa ada batas-batasnya. 3 golongan yang Allah Ta'ala berikan pahala yang tak ada batas-batasnya. Antaranya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala orang yang sabar tanpa hisab, tanpa kira-kira. Bagi. Masya Allah. Tapi kat dunia dia susah, dia sabar. Dia menghadapi masalah ekonomi, sabar. Dia menghadapi masalah rumah tangga, dia sabar. Dia menghadapi masalah kawan-kawan yang buat dia macam ni, dia sabar. Tak apa, sabarlah. Apa nak buat? Itu kan ketentuan Allah. Kita dah sebut tadi kan, setiap detik kita semua dalam ketentuan Allah. Jadi baik atau buruk, semuanya datang daripada Allah. Sebab tu kita beriman, rukun iman 6 perkara. Apa dia 6 perkara? Yang pertama, beriman pada Allah, beriman pada Rasul-Rasulnya, beriman pada kitab-kitabnya, dan beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman pada yaumul qiyamah, dan beriman pada qada dan qadar baik dan buruk, semuanya datang daripada Allah. Kita terimalah, kita redha apa yang ketentuan Allah. Ya Allah, syukurlah pada Engkau ya Allah. Itulah cara kita orang beriman tuan-tuan ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada malam ini. Sampai kita di muka surat yang 47, di kalam hikmah 32. Mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, dengan keberkahan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Berkatkanlah pengajian kami pada malam ini ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari malam ini ilmu yang manfaat, yang dapat membawa kami dekat padamu ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami ya Allah. Ikhlaskanlah kami dalam segala amal ibadat kami. Buangkanlah dari hati kami sifat riak, ujub dan sum'ah, sombong dan takabur, hasad dan dengki, tamak dan haloba dan sekian sifat-sifat yang tercela. Buangkanlah dari hati kami nafsul ammarah lawamah mulhamah. Masukkanlah dalam hati kami sifat-sifat yang kau redha ya Allah. Daripada sifat ikhlas, sifat redha, sifat syukur, sifat sabar, sifat tawaduk, sifat cinta padamu, cinta pada Rasulmu, cinta pada kekasih-kekasihmu, cinta pada amal-amal yang mendekatkan kami cinta padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami ya Allah. Cahayakanlah hati kami dengan nur marifatmu ya Allah. Jadikanlah hidup kami dengan taat padamu ya Allah. Dan janganlah kau matikan kami melainkan di atas iman dan Islam, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ketika kami masuk ke dalam lubang kubur kami ya Allah. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah bawah syurga dalam kubur kami ya Allah. Dan demikian pula kau kumpulkanlah kami bersama ibu ayah kami, datuk nenek kami dan anak cucu kami semua, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Izinkanlah kami berdiri di bawah panji-panji Nabi kami ya Allah, di bawah bayangan arasy-Mu ya Rahman, dapat minum air daripada telaga Kausar dari tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami melakukan amal-amal taat ya Allah. Mudahkanlah kami bangun solat tahajud. Mudahkanlah kami membaca Al-Quran setiap hari. Mudahkanlah kami melakukan amal-amal ibadat solat sunat dan melakukan sedekah dan khairat. Ya Allah, jadikanlah semua amal kami ikhlas ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Kami tahu hidup kami sementara ya Allah. Kami semua akan mati ya Allah. Dan mati pun telah tersangat dekat ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Terimalah doa kami. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami, dan sekalian mereka yang bermohon doa daripada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kau berkatkanlah masjid istighfar ini dan semua masjid-masjid di Singapura dan masjid-masjid seluruh dunia ya Allah. Kebukakanlah pintu-pintu masjid kembali untuk seperti biasa ya Allah. Mudahkanlah kami dapat solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid-masjid kami ya Allah. Dan mudahkanlah mereka yang menaikkan ibadah haji dan umrah dapat ke tanah suci ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maaf sajalah dalam penyampaian saya. Mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua datang daripada Allah, dan salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Mohon riba maaf. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya juga memimpin iaitu Tazkirah Syawal, yang di mana setiap petang 5.30 petang. Dan setiap hari tuan-tuan ya, iaitu pengajian tentang menghalusi solat. Siapa yang ada masa ke lapangan, silakanlah online dengan saya punya FB yang Fauzi Travel. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita manfaatnya. Sekian saja daripada saya untuk malam ini. Jangan lupa kita berderma kepada Masjid Al-Istighfar. Mudah-mudahan dia menjadi masjid kita bersama-sama. Dan masjid-masjid lain juga di Singapura, di Malaysia, di mana-mana. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.